Okay, sebelum saya mulakan kelas, sekali lagi saya ingatkan semua murid sepanjang kelas berlangsung, mohon jasa baik semua anak-anak untuk mutekan mikrofon masing-masing. Sekiranya ada sebarang soalan, bolehlah onkan mikrofon dan terus tanyakan soalan. Okey, dan sepanjang kelas berlangsung, saya minta anak-anak dengar dan fahamkan semua yang diajar. Di akhir kelas nanti akan ada kerja rumah dan sedikit aktiviti yang saya akan berikan. Okey. Hari ini saya nak tunjuk berkenaan dengan bentangan. Apa yang dipanggil sebagai bentangan. Okey, harap semua dah bersedia Okey, bentangan ini kisah dia bentuk 3 dimensi yang kita belajar semalam. Kita bentangkan dia ke dalam bentuk yang boleh kita buat sendiri. Okay, contohnya macam kita nak buat kotak. Kotak berbentuk kubus. Rasa-rasanya macam mana nak buat kotak berbentuk kubus? Okay, kotak berbentuk kubus, kalau kita nak buat sendiri, kita kena gunakan bentangan kubus. Macam dalam gambar yang kamu tengok dekat skrin tu. Tu ada contoh bentangan yang dibuat oleh rakan kamu menggunakan manila cut. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kertas keras. Kertas keras yang mana dibuat bentuk segi empat sama dan dipotong ikut bentuk itu, kemudian dilipatkan. Maka jadilah bentangan berbentuk kubus, berbentuk kuboid dan sebagainya. Ya, Syazana? Kena tulis yang mana? Tak, dengar dulu. Dengar saja. Okey, baik. Mana saya tadi? Okey, bentangan tadi Okey, kubus dan kuboid, kita nak buat sendiri, kita gunakan bentangan. Saya nak tunjukkan satu laman web yang boleh kita guna, yang menunjukkan kaedah bentangan dengan lebih teliti. Okey, saya tunjukkan webnya. Okey. Okey, saya harap kamu boleh tengok web ini. Okay, saya cuba besarkan lagi. Okey, dalam ni, apa yang kamu tengok ni, ini adalah satu contoh bentangan yang boleh diubah dan boleh dilihat dari pelbagai sudut. Okey, kita dah belajar semalam, kubus ada 6 permukaan rata. Ingat lagi? Kubus ada 6 permukaan rata. Okay. Kalau kamu nak buat bentuk kubus, kotak kubus, kamu kena potong 6 permukaan dan kamu lipatkan. Sama macam dalam gambar ni sekarang. Kalau saya tutup 6 ni, kamu boleh tengok ini contoh bentangan bila kita lipat dia jadi kotak. Nampak? Nampak ni bentangan yang kita tengok tadi dalam gambar tadi. Bila kita lipat dia jadi kotak berbentuk kubus. Inilah kotaknya. Nampak? Saya boleh gerak-gerakkan. Okey. Dan jika bila saya buka semula, dia akan terbentang. Faham konsep bentangan sekarang? Ini maksud bila kita bentangkan, dia akan mewakili 6 permukaan yang kita gabungkan menjadi bentuk kubus. Nampak? Jadi kamu boleh kira dekat situ, setiap bentangan kubus mesti ada 6 permukaan. Macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ada 6 permukaan. Okey. Dan setiap sisinya itu, yang warna hitam tu, itu adalah sisi dia. Sisi itu kita lipatkan. Kita lipat dan hujung sisi itu kita cantum. Jadi macam ni kita lipat. Nampak bila dia lipat, dia dah jadi melengkung macam tu. Okay, kita lipat lagi dan cantumkan setiap sisi. Maka jadilah kubus. Nampak? Nampak magic itulah maksud bentangan. Ini adalah bentangan kubus. Okay, saya nak tunjuk bentangan kuboid pula. Ini adalah bentangan bagi kuboid. Okay. Bentangan kuboid, saya minta Syazana tolong mutekan mikrofon sebab berdengung. Okay. Untuk bentangan kuboid, dia sama macam kubus tadi. Sama juga. Cuma dia punya bentuk bukan bentuk segi empat sama. Okay, saya tunjuk yang tadi. Ni bentuk segi empat sama. Segi empat sama tu maksudnya semua sisi tu sama panjang. Menjadikan kubus. Tapi kuboid dia segi empat tepat. Segi empat tepat tu maksudnya panjang dia tak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang nipis dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita saya besarkan lagi Okey. Bila kita lipat sama macam tadi Okey, sekarang saya lipat. Jadilah kuboid. Nampak? Ini adalah bentangan dia. Bila kita lipat dan cantumkan, jadilah ianya sebagai kuboid. Nampak? Dah jadi kuboid dah. Okey. Tu kuboid kita tadi. Dan kalau kita bentangkan bentuk dia, tu bila dibentangkan maka terbukalah segi empat tepat itu. Nampak? Ini terbuka dan ini tertutup. Ini buka, ini tutup. Nampak? Seronok tak benda ni? Ini saya jumpa semalam. Okay, nanti saya kongsikan dekat kamu websitenya. Nanti kamu boleh cuba sendiri. Saya letakkan dekat dalam Telegram. Website tu kamu boleh cuba sendirilah. Buat macam mana bentuk dia. Okay? Baik. Dah selesai bentangan. Harap dekat dalam Telegram saya dah masukkan linknya. Jangan buka sekarang. Nanti bila malam nanti ke kamu buka. Sekarang kamu kena dengar dulu kelas saya. Okey? Saya dah masukkan linknya dalam Telegram. Okey, kita sambung semula slide bentangan tadi. Okay, saya buka slide. Okey, baik. Baik, kita sambung balik. Buka kotak itu, apakah yang kamu dapat? Ni cikgu kata dalam skrin tu ini bentangan kubus. Kalau kamu tengok yang warna biru itu adalah sama seperti bentangan yang kita buat sebentar tadi. Okey, bila kamu potong tepi dia, kemudian kamu lipat dan kamu cantumkan setiap sisi, maka jadilah ianya kubus. Itu warna biru, kubus. Yang warna hijau ni pula, dia kawan kamu kata, saya pula dapat 6 segi 4 tepat. Oh, ini bentangan kuboid. Yang warna hijau tu pula, bila dilipat dan digabungkan, dia akan membentuk kuboid. Okey? Yang warna biru tu bentuk kubus, yang warna hijau bentuk kuboid. Okey, seterusnya. Okey, ini juga bentangan kubus kata kawan kamu. Tadi kita punya bentuk tu macam huruf T kecil. Betul?
Yang ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sama juga, sisi dia ada 6. Bila kita lipatkan setiap sisi itu dan gabungkan, juga akan membentuk kubus. Dan untuk pengetahuan kamu, kubus boleh dibentuk melalui 11 jenis bentangan dalam gambar ni. Sila tengok gambar tu. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jenis bentangan kubus. Dan setiap bentuk ini, bila kamu gabungkan, dia akan membentuk kubus. Yang tadi dalam gambar tu, kita belajar yang nombor 9 ni saja, yang ni. Yang macam huruf T kecil ni. Tapi selain daripada yang T kecil ni, ada bentuk-bentuk lain yang bila gabung, dia akan jadi kubus. Okey. Baik, seterusnya. Ini adalah bentangan kuboid. Kamu kena bayangkan. Ni ada 6 1, 2, 3, 4, segi 4 tepat. Kemudian 5, 6, segi 4 tepat yang kecil. Okay, kamu kena bayangkan bila kamu lipatkan bentuk-bentuk ini dan kamu gabungkan sisinya, maka ia akan membentuk kuboid. Ya, Syazana? Belum. Tak payah tengok buku. Tengok skrin sahaja. Buku boleh tutup. Buku teks boleh tutup. Okey? Baik. Ini adalah bentuk kuboid daripada bentangan yang kamu boleh dapat. Kamu gabungkan bentuk-bentuk ni, maka jadilah satu kuboid. Okey, seterusnya. Selain daripada kubus dan kuboid, kamu juga boleh dapat bentangan daripada bentuk piramid. Okey, ni contoh piramid. Okey, semalam kita belajar piramid, ciri-ciri dia ada 4 segitiga dan 1 segi 4. Ingat lagi? Bentangan piramid ada 4, saya bulatkan bawah ni, ada 4 segitiga dan 1 segi 4. Jadi kalau nak buat piramid, mesti ada 4 segitiga dan 1 segi 4. Kaedah kamu lipat tu terpulang. Sama ada nak buat yang nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3 atau nombor 4. Lagi satu bawah 5. Ada 5 kaedah bentangan piramid. Okey, yang mana kelima-lima ni dia semuanya ada 4 segitiga. Cuba tengok yang nombor 1 ni. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 segitiga dan ada 1 segi 4. Ni yang nombor 1 ni. Maka jadilah piramid. Okey, nombor 2 pun sama. Ada 1, 2, 3, 4 segitiga. Dan ada 1 segi 4. Juga membentuk piramid. Okey, semua ni, kelima-lima ni, semuanya ada 4 segitiga kalau kamu tengok betul-betul. Kan? Dan bila kamu potong, lipat, jadilah piramid. Okey? Jadi tugas kamu kena fahamkan setiap bentangan. Kubus, macam ni bentangan dia. Okey, kuboid, macam ni bentangan dia. Okey? Pasti ciri-ciri dia. Ya, Syazana? Boleh. Okey, saya sambung. Okey, kena pasti ciri-ciri bentangan ciri-ciri bentangan bagi setiap kuboid. Dia ada segi 4 tepat ke, dia ada segi 4 sama ke, dia ada segi 3 ke, dia segi 3. Maknanya kalau ada segi 3 tu, itu adalah bentangan piramid. Okey, seterusnya bentangan kon. Tengok bentangan kon pula. Bentangan kon, ini cara dia.
dia ada satu bentuk yang macam piramid juga. Dia ada macam segitiga tapi bawah dia melengkung. Dia ada segitiga macam ni, cuma bawah dia melengkung dan dicantumkan dengan bulatan di bawah. Okey? Bila kamu gabungkan, contoh macam gambar nombor 2 ni, bila kamu lipat dan gabungkan sisi dia dan sisi bawah, maka terbentuklah kon. Okey? Jadi kamu kena ingat bentangan kon bentuk dia begini. Yang saya bulatkan ni. Ini adalah bentangan kon. Ya Syazana? Boleh buat lepas tu boleh kan hantar kat Telegram. Syazana, dengar dulu penerangan saya. Saya belum bagi arahan untuk buat apa-apa tugasan. Boleh Syazana? Offkan mikrofon dan dengar sahaja. Nanti dah akhir saya cakap buat, baru buat. Okey Syazana? Okey. Okey, saya sambung. Baik, seterusnya silinder. Ini adalah bentuk silinder dan ini adalah bentangannya. Gambar yang A ni. Ini adalah bentangan bagi silinder. Okey, macam mana nak buat silinder? Dia ada satu segi empat tepat dan ada dua bulatan. Atas dan bawah. Segi empat tepat di tengah, bulatan di atas dan bawah. Okey. Segi empat tepat ini kita gulungkan macam gambar B ni. Gulung dan cantumkan sisinya. Okey, kemudian tengok gambar C. Okey, bulatan dekat tepi tu dicantumkan dekat sisi segi empat tepat tadi. Maka terhasillah silinder. Nampak? Mudah saja kan? Okey, jadi kamu kena ingat ini gambar A ni. Ini adalah gambar bentangan bagi silinder. Okey, jelas? Kena ingat setiap bentangan ni kena ingat dia punya bentuk bentangan. Kamu kena ingat. Okey, ini bentangan kubus dalam gambar ni. Okey, seterusnya ini adalah bentangan kuboid. Okey, seterusnya ini adalah bentangan piramid. Okey, seterusnya ini adalah bentangan kon. Okey, kamu kena kenal pasti ciri-ciri dia Ada bulatan, ada segitiga melengkung di bawahnya. Itu adalah kon. Okey, seterusnya ini adalah bentangan silinder. Okey? Baik. Sekarang saya nak tanya pemahaman kamu. Kamu boleh onkan mikrofon masing-masing dan jawab. Okey, kita tengok bentangan A. Okey, bentangan A tu bentangan bentuk apa? Bagi tahu saya. Kubus. A, yang A. Kubus. 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 Okey, A adalah kubus. Bagus. Okey. Maknanya fahamlah tu Okey, tengok B pula. Okey, B tu bentangan bentuk apa? Silinder. Silinder. Bagus. Silinder. Sebut betul-betul silinder, bukan silinder. Silinder. Okey, seterusnya. Cuba tengok bentuk C. Itu adalah bentangan bentuk apa? Piramid. Piramid. Okey, C adalah piramid. Okey, bagus. Okey, seterusnya D. Itu adalah bentangan bentuk apa? D. Kon. Okey, bagus. Kon. Yang bentuk D tu adalah bentuk kon. Okey, untuk E itu bentuk apa? Kubus. Okey, semua dah faham setiap bentangan ini akan membentuk bentangan 3 dimensi.
Jadi nampaknya semua murid faham setiap bentangan bagi setiap bentuk. Okey, ada soalan nak tanya berkenaan dengan bentangan ni? Sebelum kita sambung tajuk dua dimensi. Ya Syazana? Cikgu, boleh buat ke? Buat apa Syazana? Buat silinder, buat Belum Syazana. Sabar Syazana. Kita tak buat benda-benda ni. Kita nak kenal pasti bentangan sahaja. Okey. Baik, saya sambung. Yang lain tak ada soalan Okey, seterusnya ini kita nak sambung bentuk 2D. Okay, semalam kita belajar 3D. Hari ni 2D. 2D tu maksudnya dua dimensi. Dua dimensi ni dia tidak ada panjang, lebar, tinggi. Dia tak ada lebar. Dia ada panjang dan tinggi sahaja. Okey, contoh macam bentuk warna merah ni. Bagi tahu saya, ni bentuk apa? Cikgu, yang ini kan cikgu dah tulis. Bukan segi. Tak tulis. Belum tulis apa-apa lagi. Okey, tengok skrin masing-masing. Baik, dalam skrin masing-masing, sambil tu Zara minta tolong mutekan mikrofon sebab saya dengar kelas yang lain dalam mikrofon tu. Okey, terima kasih. Okey. Dalam skrin, ini adalah bentuk segi empat sama. Ini dipanggil sebagai segi empat sama. Kenapa namanya segi empat sama? Kerana setiap sisi itu sama panjangnya. Sisi dia sama panjang. Yang saya bulatkan tu, semua sama panjang. Maka ia dipanggil sebagai segi empat sama. Okey, seterusnya. Yang warna hijau ni, siapa tahu ni nama bentuk apa? Segi empat apa? Kuboid. Ya? Bukan. Kuboid tu bentuk 3 dimensi. Sekarang bentuk 2 dimensi. Segi empat tepat. Ini dipanggil sebagai segi empat tepat. Okey, semua sebut. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey, bagus. Zara tu dia tak sebut tu. Saya tahu sebab dia tengah terbaring tu. Zara. Tengok skrin Zara. Jangan tengok dinding. Okey Zara Okey Zara, warna hijau ni bentuk apa Zara? Hijau. Nama tu. Segi empat apa nama dia? Segi empat tepat. Okey, bagus Zara. Okey, offkan mikrofon. Tengok skrin Zara jangan tengok dinding. Okey, seterusnya bentuk yang ada 3 sisi ni. Ni dipanggil sebagai apa? Segitiga. Segitiga. Bagus. Fikrisha. Segitiga. Ni dipanggil sebagai segitiga. Dan seterusnya, ni paling senang lah ni. Ni namanya apa? Bulatan. Bulatan. Bagus. Ni kelas. Bulatan. Ni dipanggil sebagai bulatan. Okey. Ini adalah bentuk asas 2 dimensi yang digunakan untuk membentuk 3 dimensi yang kita belajar semalam. Okey, contoh macam segi empat sama. Bentuk ni segi empat sama ni. Bila kita gabung, dia akan jadi bentuk kubus. Okey, segi empat tepat. Bila kita gabung, dia akan jadi kuboid. Okey, kemudian segitiga. Bila kita gabung jadi piramid. Manakala bulatan ni, bila kita gabungkan beberapa bentuk, maka dia jadi silinder. Okey, ini asas bentuk 2 dimensi. Okey, sekarang tengok dalam skrin Kita nak kenal pasti ciri-ciri dia. Okey, tak payah tulis Felix. Tengok je dulu Okey, semua tak sabar nak tulis. Tengok dulu. Okey, ciri-ciri bentuk yang warna merah ni. Apa nama dia? Segi empat apa tadi? Segi empat sama. Segi empat tepat. Segi empat. Segi empat tepat. Okey. Saya tulis kat situ Okey. Dia punya ciri-ciri. Kau kena tahu ciri-ciri dia. Bilangan sisi ada 4,
Bilangan sisi melengkung, sifar. Bilangan bucu, 4. Ini ciri-ciri segi empat sama. Okey, seterusnya segi empat tepat. Berapa 4. bilangan sisi lurus dia? 4 juga. Okey, saya tuliskan. 4. 4. Okey. Seterusnya, bentuk ni yang warna purple ni. Ni bentuk apa nama dia? Segi berapa? Bukan piramid. Bukan piramid. Yang warna purple ni warna apa? Segitiga. Segitiga. Bukan piramid. Segitiga. Okey, segitiga ada tak bilangan sisi melengkung? Melengkung 1. Dia ada melengkung tak? Ada. Melengkung tu maksudnya dia melengkung macam bulat. Tak ada. Ada. Jadi bilangan sisi melengkung dia sifar. Kosong. Segitiga tak ada melengkung. Dia semua lurus. Okey. Dan sisi lurus dia ada 3. Itu sebab dekat sini ditulis 3. Okey. Seterusnya bulatan. Okey, bulatan dekat sini. Bilangan bucu. Bulatan ada bucu tak? Tulis sifar. Okey, nampak? Faham ini adalah ciri-ciri bagi setiap bentuk. Okey, baik. Sekarang kita nak mula menulis. Okey. Keluarkan buku kuning masing-masing. Tulis hari, tulis tarikh, buat garisan Ini hari apa? dan tulis tajuk bentuk 2D. Hari ni hari Isnin, Syazana. Tu bentuk 2D. Tulis tajuk bentuk 2D, kemudian tulis huruf A. Hari ni kita nak lukis Merah. buku kuning. Arahan saya semalam buku kuning, buku aktiviti dan alat tulis. Okey, Cikgu baik. saya ada buku kuning. Memang kena buat dalam buku kuning. Okey. Okey, saya dah nampak Fikrisha dah mula tulis. Okey, Syahirah dah mula tulis. Siapa ni? Cindy? Cindy dah mula tulis. Cikgu. Okey, tulis Ya. Siapa panggil saya? Fikrisha. Okey, Fikrisha dah tulis tajuk. Okey, tunggu arahan seterusnya. Yang lain-lain saya tak nampak muka, harap semua boleh dah mula menulis Ya, Cindy. Buku kuning, Cindy. Hari ni. Oh, hari ni, hari Isnin. Hari ni hari Isnin. Tarikh 16 hari bulan 8. Bukan main Cindy, lama duduk rumah, hari pun dah tak ingat. Ya. Nicholas dah mula tulis Nicholas. Okey, yang lain saya tak nampak muka. Jadi harap-harap dah mula menulis Telefon bunyi. saya tengok siapa yang ada dekat sini. Farid ni rasanya Faik kalau tak salah saya lah. Hidayah ni Izzat. Siapa lagi? Minum kopi. Yang lain-lain lah. Motarek ni bukan kelas 4. Mana? Dari kawan. Yang nama Motarek ni siapa? Belajar. Selalu. Yang Motarek ni nama siapa? Kaila. Kaila. Okey, baik Kaila. Cikgu Apa dah ni tulis. Kaila, abangnya Motarek lah maksudnya. Okey, baik. Okey, Syazana. Okey, dah buat, bagus. Yang lain-lain yang saya tak nampak muka tu harap dah mula buat Okey. Baik. Kita nak lukis. Dengar betul-betul. Kita nak lukis bentuk 2 dimensi. Setiap lukisan yang kamu buat
mestilah sama seperti lukisan dalam skrin masing-masing. Okay, bentuk pertama yang kita nak lukis adalah bentuk segi empat sama. Okay, kamu tengok dalam skrin. Kamu Cikgu kena lukis ke? gunakan 3 kotak, jarak 3 kotak. Tengok saya buat ni 1, 2, 3. Okay, ambil pembaris, kamu garis dekat atas. Okay, lepas tu kotak ke bawah. 1, 2, 3. 3 kotak ke bawah. Kamu gariskan ke bawah. Kemudian kamu sambung semua garisan itu, maka jadilah bentuk sifat sama. Okey, saya tengok muka. Okey, ya Syazana. Kena lukis ke? Ya Syazana, dari tadi saya suruh. Okey, Fikrisha. Okey, betul. Fikrisha dah betul. Okey, Syahirah betul. Cikgu lagi. Ya Fikrisha. Tak ada. Tak ada. Tak jadi nak tanya. Okey, Felix betul. Cikgu. Ya Fikrisha. Nak tulis nombor tu ke? Nombor tak payah nak tulis. Nombor tu saya padamkan. Okey, saya padam nombor Nombor tu tadi sebab nak bagi kiraan supaya kamu kira 3 kotak. Okey, saya padam. Okey, baik. Tunjuk tadi siapa yang tunjuk tadi? Saya tak tengok. Nicholas, okey betul. Kaila dah tunjuk belum Kaila? Ya Syazana. Saya nak korek pensel. Silakan Syazana. Okey betul. Izzat betul. Lagi siapa? Zara. Okey Zara betul. Kaila saya tak nampak Kaila. Kaila ada? Dengan Cindy. Cindy dah tunjuk Cindy? Belum cepat Cindy. Ada lagi 4 bentuk kita nak lukis Cindy. Kena segera. Kena tulis dengan pantas. Tengok Cindy. Okey Cindy betul. Bagus. Okey baik. Saya teruskan Izzat tadi saya dah tengok. Zara punya. Oh Zara saya tak tengok lagi. Zara dah siap belum? Dah. Okey. Dah tunjuk belum? Dah. Okey baik. Dah tunjuk tak apa. Okey, saya teruskan. Lukisan kamu tadi dekat bawah dia, kamu tulislah nama dia. Nama dia apa? Segi 4 sama. Jadi tulis dekat bawah dia segi 4 sama macam dalam skrin. Okay, tulis sekarang. Okey, baik. Tak payah tunjuk kita terus buat yang B sebab kita nak pantas. Takut habis masa. Okey, selang satu baris kamu terus buat yang Cikgu, B. saya belum siap. Sambung terus Syazana. Saya tak tunggu, terus sambung. Okey, terus buat B segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat kalau kamu tengok kira bilangan kotak dia berapa. Berapa kotak atas, berapa kotak ke bawah. Okey, yang atas tu ada 4 kotak. Ni ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jangan tulis bulatan tu Saya padam balik. Cikgu dah siap A. Okey, terus buat B. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Siapa tu? Zara Okay, tunjuk Zara. Okey, Zara betul. Izzat. Okey, Cikgu Izzat dah betul. Fikrisha betul. Cikgu dah siap. Tunjuk Felix. Felix kena on mikrofon dulu Felix. Okey, mikrofon on kamera. Okey, betul Felix.
Cikgu dah siap. Okey, tunjuk Nicholas. Okey, Nicholas betul. Bagus. Dan tulis bawah dia, nama dia apa Nicholas, jangan lupa. Nicholas tak tulis lagi. Segi 4 tepat. Tulis nama bentuk dia di bawah. Segi 4 tepat. Cikgu dah siap. Okey, tunjuk Syahira. Okey, betul Syahira. Bagus. Okey, lagi. Yang lain-lain dah buat Dah siap. cepat Syazana. Saya tak tunggu. Terus sambung. Okey, ada lagi yang lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada saya sambung C. Okey, C kamu sambung ke bawah. Saya tulis ke tepi. Kamu jangan tulis tepi Kamu tulis ke bawah. Bawah B. Okey, C bentuk segitiga. Macam ni. Boleh buat tak bentuk segitiga tu macam mana? Boleh. Kamu kira kotak tu berapa? Kira kotak tu berapa? Okey, kamu sambung titik dia. Okey, dia 2 kotak ke kanan, 3 kotak ke bawah. Kamu sambung titik dia. Maka jadilah segitiga. GI. Cikgu dah siap. Siapa tu? Syairah Okey, tunjuk Syairah. Syairah segitiga. Okey, bagus. Kemas segitiga Syairah. Okey, bagus. Lagi Fikrisha, mana? Kejap. Okey. Salah. Okey, tak apa, betul kan? Nicholas, betul, bagus Nicholas. Nicholas tulis segitiga. Tulis nama dia, segitiga. Kenapa kat kan? Okey, ni Felix. Okey, Felix. Okey, bagus Felix, betul. Okey, lagi. Cindy tu dia buat tak tu Cindy? Buat. Cepat Cindy Cikgu. Okey, Fikrisha. Okey, bagus Fikrisha, kemas segitiganya. Okey, ada lagi? Tak ada Okey, saya terus sambung D. Boleh? Boleh saya sambung D? Cikgu, saya belum tunjuk lagi. Zara. Ya, tunjuk Zara. Cikgu, saya Okey, Zara betul, bagus. Segitiga Zara betul. Ni Izzat? Belum. Okey, teruskan. Cindy dah siap? Cindy termenung je tu. Tapi cikgu Teringat siapa Cindy? Teringat suami? Tunjuk. Mana? Tunjuk gambar. Okey, Cindy mana? Okey, betul Cindy, bagus. Izzat mana? Okey, Izzat dah tunjuk. Okey, Izzat. Okey, betul Izzat. Dah siap. Okey, betul, bagus. Nah. Untuk betul. Okey, Syazana mana? Okey, Syazana betul. Okey, baik. Seterusnya. Okey, saya terus sambung D kamu rasa D ni kita kena lukis apa? Bulatan. D kita kena lukis bulatan. Tapi kamu nak lukis bulatan tu, ni macam ni D. Nak lukis bulatan dengan tangan yang terketar-ketar tu nanti, kamu rasa dapat tak bulatan yang cantik? Nama dia. Tak dapat kan? Jadi saya nak kamu ambil objek berbentuk bulat. Contohnya duit shilling ataupun penutup botol macam Fikrisha ambil tu, ataupun apa sahaja objek yang berbentuk bulat. Okey, pergi ambil sekarang dan buat. Ambil sekarang duit shilling ke, penutup botol ke. Yang paling mudah duit shilling lah. Ambil duit shilling. Pergi ambil sekarang. Okey.
Dah. Fikrisha dia guna penutup botol. Okey, tunjuk Fikrisha kamu punya bulatan. Okey, Fikrisha dah siap bulatan Fikrisha. Bagus. Okey, Nicholas punya bulatan pun dah siap, bagus. Cuma Nicholas macam biasa tulis bulatan dekat bawah. Nama bulatan tulis. Jadi kamu dah tahu kalau nak buat bulatan kenalah ambil objek berbentuk bulat. Barulah senang nak lukis bulatan. Duit shilling. Okey, Zara dah ada dah duit shilling Zara. Okey, buat bulatan. Zara dah ada duit shilling Okey, teruskan. Ya, Syairah dah ada bulatan. Okey, bagus. Syairah ada duit Cikgu shilling. dah. Okey, tunjuk Syazana. Okey, Syazana betul. Saya dah. Okey, Nicholas bagus. Kemas bulatan Nicholas. Cantik. Okey, lagi. Izzat belum tunjuk lagi. Okey, Izzat mana bulatan Izzat? Okey, bagus Izzat. Betul. Syari. Syahirah. Okey, bagus. Betul. Cindy, bulatan. Bulatan. Mana? Okey, tengok bulatan Cindy. Okey, bagus. Dah siap. Okey, baik. Saya rasa semua dah siap Saya semua dah buat. Saya belum tunjuk. Tunjuk. Zara. Baik, tunjuk sekarang. Okey, tengah buat. Okey, teruskan. Okey. Mana bulatan Zara? Okey, bagus. Betul. Tahniah semua murid yang dah buat dan dah tunjuk bulatan masing-masing. Okey, bagus. Begitu juga yang tak tunjuk, saya harap kamu boleh buat bulatan segitiga, segi empat sama dan segi empat tepat seperti dalam gambar rajah yang diberi. Okey. Baik. Itu sahaja. Sebenarnya itu sajalah kelas kita hari ini. Harap kamu semua dah tahu cara nak buat bentuk, tahu kenal pasti ciri-ciri bentuk dan tahu bentangan. Kita dah belajar tu tadi. Okey, Zara. Murid yang hadir? Zara nak tanya berapa murid yang hadir? Itu yang kita nak ambil kedatangan ni. Kejap lagi saya ambil kedatangan dulu. Tapi sebelum saya ambil kedatangan, saya nak bagi kerja rumah. Buku aktiviti. No. Yes. Fikrisha. Okey, buka buku aktiviti muka surat 141. Buka sekarang buku aktiviti. Syazana buka buku aktiviti Syazana. Okey, 141. Okey, tandakan muka surat berapa kena buat. Ya, Cindy. Yang buat bu? Ni kerja rumah. Buat lepas habis. Ni kerja rumah. Okey, tandakan muka surat 141. Dah. Okey. Kemudian 142. Okey, kemudian 143. Dah. Okey, kemudian tambahlah lagi 144. Sikit aja. Senang aja, tak banyak. Okey, jadi kerja dia saya ulang 141, 142, Dah. 143 dan 144. Jadi kamu boleh buat selepas ini. Okey, baca arahan betul-betul. Okey, macam mana apa yang dikehendaki oleh soalan dan buat, nanti tangkap gambar, masukkan dalam form yang saya akan bagi. Okey. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, sebelum bersurai, okey saya ambil kedatangan dulu.
Okey, mula dengan Cindy. Ada soalan Cindy? Tak ada. Okey, Zara? Boleh kita pandai. Tak. Tak ada. Okey, Fikrisha? Tak ada. Apa yang tak ada? Tak ada. Okey, Syazana? Tak ada. Okey, Syahira? Tak ada. Tak ada. Okey, Nicholas? Ada cikgu. Tak ada. Okey, Izzat? Okey. Felix? Felix ada soalan? Tak ada. Okey. Kayla, ada soalan Kayla? Kayla dah hilang. Okey. Ni Faik. Faik rasanya nama Farid ni. Faik, ada soalan Faik? Tak jawab Faik. Ada ke tidak tu Faik? Taknya dia letak nama dia je. Lepas tu dia pergi makan. Ke macam mana Faik ni? Faik, ada Faik? Tak ada, tak menyahut. Agaknya dia pergi makan agaknya. Okey. Baik, 2, 4, 6, 8, 10 murid yang hadir hari ini. Okey, tepuk tangan. 10 murid berjaya hadir ke kelas. Okey, seperti yang kamu tahu, kamu akan belajar secara dalam talian ni sehinggalah bulan 10. Dah tahu kan? Lama lagi kan? Jadi saya haraplah kehadiran ni meningkat. Semalam 11, hari ni 10. Harap-harapnya meningkat lagi lah. Untuk makluman paling ramai kelas kita yang